Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan tengok bab 4, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4.1, pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Pemerintahan Kesultanan Melayu, Kerajaan Perlis. Kita tengok latar belakangnya. Merupakan wilayah yang terpisah dengan Kedah pada tahun 1842. Pada tahun 1843, Syed Hussein Jamaludin diiktiraf sebagai Raja Perlis pertama oleh Maharaja Siam di Bangkok dan diberikan gelaran Pria Songkram Rama Widis Asmara Pia Pelik. Istiadat pengisytiharan diadakan di Istana Arau. Dari segi pentadbiran, pasukan pentadbiran yang berwibawa dibentuk oleh Raja Syed Hussein Jamaludin terdiri daripada kalangan pembesar tempatan. Tuan Syed Abdullah Ibni Syed Harun Jamaludin dilantik sebagai Raja Muda Perlis, Datuk Arau sebagai Perdana Menteri dengan gelaran Datuk Belat Paduka Seri Perdana Menteri. Negeri Perlis dibahagikan kepada 22 buah mukim. Perundangan berdasarkan Undang-Undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan, menitikberatkan kebajikan terhadap rakyat. Hubungan luar, hubungan baik dengan Siam terus dijalankan, menjadi strategi Perlis untuk tidak diganggu-gugat oleh kuasa lain. Kesultanan Kedah. Latar belakang, bermula sejak abad ke-7, merupakan kerajaan terawal di negara ini. Kesultanan terus kekal sehingga hari ini. Pertapakan Islam di Kedah sejak abad ke-12 telah memulakan sistem pemerintahan Islam. Pusat pemerintahan di kota Bukit Meriam. Sultan Muzaffar Shah ialah pemerintah pertama yang bergelar Sultan. Pentadbiran diketuai oleh Sultan dan pembesar serta disokong oleh undang-undang yang kemas dan teratur. Wujud pembahagian wilayah yang diletakkan di bawah pengawasan pembesar daerah supaya negeri ditadbir dengan berkesan. Setiap daerah diwujudkan mukim-mukim yang dikendalikan oleh kalangan penghulu. Pada abad ke-19, terdapat 128 mukim di Kedah. Perundangan. Pada tahun 1650, Kanun Undang-Undang Kedah yang pertama ditulis bagi memberikan hak kepada raja dan golongan pemerintah. 5 Bab Undang-Undang Kedah. Undang-Undang 1060 Hijrah ataupun 1650, Tembera Datuk Seri Paduka Tuan 1075 Hijrah ataupun 1667, Hukum Kanun Datuk Kota Star, Adat Bunga Emas, Adat Kebesaran pada masa tabal orang besar, Adat Meminang dan Undang-Undang 1199 Hijrah ataupun 1704. Hubungan luar. Hubungan luar dengan Siam dijalinkan sebagai strategi mempertahankan negeri daripada ancaman Burma. Cara hubungan dua hala berlaku iaitu hubungan diplomatik, hubungan pentadbiran, hubungan kewangan. Kesultanan Kelantan. Latar belakang, Kerajaan Kelantan berjaya disatukan semasa pemerintahan Long Yunus pada tahun 1776 hingga tahun 1794.
baginda dinaikkan takhta dengan gelaran yang di-Pertuan. Perubahan berlaku pada tahun 1812 sebab pertelingkahan antara Kelantan dengan Terengganu serta pengaruh Siam. Sultan Muhammad I membuat persetiaan dengan Siam sebagai strategi mengelakkan ancaman Terengganu. Maharaja Siam mengurniakan gelaran Pria Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad I dan Siam meluaskan pengaruhnya di Kelantan hingga tahun 1909. Pentadbiran. Sultan dibantu oleh para pembesar. Sistem ini dikenali sebagai sistem jemaah menteri yang dibentuk oleh Sultan Muhammad II. Kelantan dibahagikan kepada jajahan tertentu dalam pentadbiran wilayah. Terdapat 3 jajahan pada tahun 1904 iaitu Selatan Batu Mekebang, Pasir Putih dan Pasir Mas. Pada peringkat akhir, pentadbiran dijalankan oleh Tok Kheng yang turut dibantu oleh Imam. Perundangan. Sultan Muhammad II melaksanakan undang-undang syarak membolehkan Kelantan berada dalam keadaan aman dan makmur sebagai pusat perdagangan. Hubungan luar. Hubungan dengan kerajaan Siam dijalinkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I. Hubungan juga dijalinkan dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri-negeri Melayu yang lain. Kesultanan Terengganu. Latar belakang, Sultan Zainuddin Abidin pertama merupakan pengasas yang naik takhta pada tahun 1708 dan kekal memerintah hingga tahun 1733. Sistem pemerintahan membawa kemajuan negeri dan memelihara kedaulatan kerajaan. Negeri Terengganu merupakan negeri paling akhir menerima penasihat British. Pentadbiran. Pembesar akan membantu Sultan sebagai penasihat baginda atau dalam urusan pentadbiran wilayah dan daerah. Sistem penghulu diperkemas ketika zaman pemerintahan Sultan Omar. Tengku Musa, Tuan Hitam dan Cik Abdul Rahim membantu dalam pentadbiran Sultan Zainal Abidin ketiga. Pembesar bergelar Datuk, mata-mata bertanggungjawab menyambut kedatangan pelawat atau orang kenamaan Terengganu. Sistem jemaah mesyuarat kerajaan dibentuk bagi memutuskan sesuatu hukuman atau pengisytiharan negeri. Anggotanya dikenali sebagai ahli mesyuarat. Perundangan. Sistem perundangan dan kehakiman berasaskan prinsip keadilan Islam dilaksanakan sejak pemerintahan Sultan Zainal Abidin pertama. Tengku Musa dilantik sebagai Ketua Jabatan Mahkamah untuk menjalankan urusan berkaitan keadilan dan perundangan. Undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu digubal dan diamalkan pada tahun 1911. Hakim mahkamah dipilih daripada individu yang berkebolehan dan mempunyai pengetahuan agama yang luas. Hubungan luar. Hubungan dengan Siam dijalinkan sejak abad ke-18. Terengganu juga menjalinkan hubungan dengan negeri Kelantan, Patani dan Johor, membolehkan negeri-negeri yang lain mengakui Terengganu sebagai sebuah negeri berdaulat. Negeri yang terakhir yang kita lihat adalah Kesultanan Johor. Latar belakang, sebaik sahaja jurai keturunan Sultan Melaka berakhir pada tahun 1699, Kesultanan Johor diperintah oleh keturunan bendahara. Keturunan Temanggung Dain Ibrahim menjadi pemerintah Johor sebab berlaku konflik politik. Kedudukan ini digantikan oleh anak anda baginda iaitu Daeng Abu Bakar yang menjadi Sultan Johor pada tahun 1885.
Pentadbiran. Johor mengalami zaman pemodenan semasa zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan dengan mewujudkan Majlis Jemaah Diraja Johor, Jemaah Menteri dan Jabatan-Jabatan Kerajaan. Pembesar-pembesar kerajaan seperti Datuk Seri Amar Diraja dan Datuk Bentara dalam bertanggungjawab membantu pemerintahan Sultan. Jawatan Menteri Besar dan setiausaha kerajaan diwujudkan bagi melincirkan pentadbiran. Perundangan. Pada tahun 1895, Undang-Undang Tubuh Kerajaan dimasyhurkan oleh Kesultanan Johor yang digunakan sebagai aturan dalam pemerintahan. Hubungan luar. Maharaja Abu Bakar menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu seperti Terengganu, Perak, Pahang dan Selangor. Hubungan dengan negara-negara luar dijalinkan melalui lawatan ke Eropah dan Jepun. Kesannya kedudukan Johor diiktiraf oleh kuasa-kuasa Barat. Sekian, terima kasih dari kami di Sejarah @ICT.